wabarakatuh. Nama saya Arni Nazirah binti Muhammad Shah. Saya dilahirkan pada 10 Ogos 2001. Saya merupakan anak sulung daripada 4 orang adik-beradik. Saya berasal daripada Lancang Pahang. Saya juga merupakan pelajar di SMK Bukit Daman sejak daripada 2014 hingga 2018. Kini saya merupakan seorang pelajar Polis Matrikulasi Pahang. Saya berminat untuk meneruskan pengajar dalam bidang pentadbiran perniagaan. Hal ini kerana sejak kecil lagi saya ingin membuka syarikat dan mempunyai produk sendiri. Saya ingin memberi faedah kepada semua para pembeli dan juga meningkatkan ekonomi negara. Setelah menamatkan pengajian, saya berminat untuk menyambung pengajian saya di peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pentadbiran perniagaan iaitu dalam pengurusan dan usahawanan di UniKL. Program ini ditawarkan kepada para pelajar untuk melahirkan para graduan yang mempunyai kemahiran berkomunikasi, kemahiran kepimpinan dan kemahiran keusahawanan yang baik. Program ini juga ditawarkan untuk mendidik para pelajar supaya mempunyai etika yang baik serta tanggungjawab sosial yang tinggi. Saya juga aktif dalam bidang akademik dan kurikulam. Saya pernah menyertai pertandingan softball, taekwondo dan St. John Anglican Malaysia. Pada PSPM yang lalu, saya pernah mendapat CGPA 3.33 pada semester 1 dan 3.32 pada semester 2. Saya juga mempunyai kemahiran berkomunikasi yang baik dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta kemahiran teknologi dalam bidang sains komputer. Pada era globalisasi ini, teknologi cyber memainkan peranan yang penting dalam kehidupan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Teknologi cyber boleh memberikan kebaikan kepada masyarakat, malah memberi kesan buruk tanpa mengira peringkat umur. Hal ini kerana mereka menggunakan teknologi cyber untuk kepentingan mereka sendiri. Jenayah cyber merupakan adalah salah satu jenayah yang melibatkan kes kecurian, penipuan, peras ugut dan pelanggaran undang-undang dengan menggunakan kemudahan internet. Jenayah cyber merupakan isu yang semakin serius dan sukar dibantras kerana faktor-faktor yang penting. Antara faktor yang menyebabkan proses penangkapan ini semakin sukar adalah kegagalan mengenal pasti identiti penjenayah cyber. Pihak polis gagal mengenal pasti identiti penjenayah cyber. Hal ini kerana mereka tidak menggunakan identiti mereka yang sebenar untuk memudahkan urusan kerja mereka tanpa meragui diri mereka ditangkap. Hal ini juga disebabkan oleh mereka yang ingin menjatuhkan pesan mereka. Hal ini menyebabkan proses penangkapan penjenayah cyber ini semakin sukar. Sehingga kini, Malaysia masih gagal membantras isu jenayah cyber ini disebabkan oleh sikap masyarakat itu sendiri, terutamanya golongan remaja. Kita dapat lihat golongan remaja ini berada di usia tidak matang dan hanya ingin menunjukkan ilmu yang baru mereka pelajari. Mereka hanya memikirkan keseronokan dan tidak memikirkan kesan buruk yang mereka akan hadapi jika terlibat dengan isu jenayah cyber ini. Ada juga golongan yang dambakan kesenangan dan kemewahan. Sebagai contoh, penjenayah cyber menghantar mesej tunggakan tinggi kepada golongan warga emas dan juga golongan yang kurang berpengetahuan. Tanpa berfikir panjang, mereka terus menurut segala arahan yang diterima kerana mereka panik. Hal ini menyebabkan mereka ditipu oleh penjenayah cyber yang mampu merugikan mereka. Ada langkah yang kerajaan dapat laksanakan adalah memberi kesedaran kepada masyarakat. Hal ini kerana golongan yang kurang berpengetahuan tidak mengetahui apa itu jenayah cyber. Hal ini dapat diterapkan dengan memberi pendedahan sejak daripada bangku sekolah dan melalui media massa. Mereka dapat mengetahui bahawa isu jenayah cyber ini tidaklah memberi kesan yang baik untuk semua para pelajar, malah memberi kesan buruk. Hal ini dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat supaya celik dalam teknologi maklumat. Seterusnya dapat mencegah isu jenayah cyber ini daripada berleluasa. Seterusnya, pihak polis perlu mengadakan pemantauan jenayah cyber ini dengan mendapatkan kerjasama daripada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia serta Cyber Security Malaysia. Melalui kerjasama ini, pihak polis dapat membendung ugutan-ugutan dan ancaman yang dilemparkan oleh penjenayah cyber ini melalui laman media sosial seperti Instagram dan Facebook. Dengan menitik beratkan keselamatan masyarakat melalui langkah-langkah ini, isu jenayah cyber dapat dibantras seterusnya mewujudkan negara yang bebas jenayah cyber. Sekian, terima kasih.